Sekarang ni kita tengok dalam MotoGP dan juga dalam World Superbike, jentera-jentera dengan enjin V4 perform lebih baik daripada jentera-jentera dengan enjin inline 4. Apa beza dua jenis enjin ni dan kenapa enjin V4 ni dia punya performance jauh lebih tinggi daripada enjin inline 4? Untuk kupas tentang isu ni, kita kena tengok secara adil apa kelebihan dan kekurangan kedua-dua jenis enjin ni. Sesuatu design yang dipilih oleh pengeluar, dia bukanlah lebih baik daripada semua segi. Seperti juga semua benda dalam dunia ni, takkan wujud konfigurasi enjin yang semuanya lebih baik, tak ada kekurangan langsung. Enjin 4 silinder secara dasarnya ialah enjin yang lebih compact dan lebih ringkas untuk dihasilkan. Diletakkan dalam konfigurasi sebaris. Jadi nak set exhaust pun senang, cuma letakkan dekat depan. Nak setkan throttle body pun senang, nak pasangkan karburator pun senang, semua pada kedudukan sebaris. Berbandingkan pula dengan enjin V4, senang ceritanya semua kena ada dua. Kena ada dua silinder head, kena ada dua set camshaft, kena ada dua set timing chain atau dua set timing belt. Nak buat exhaust pun susah, kena cover satu blok yang dekat depan dan juga satu blok yang dekat belakang. Itu sebab exhaust Ducati Panigale tu melengkar-lengkar dan harga dia boleh beli sebiji lagi Superbike. Bila enjin V4 lebih sukar untuk dihasilkan dan mempunyai lebih banyak komponen, secara semula jadi harga dia akan jadi jauh lagi mahal, menjadikan keseluruhan harga Superbike dengan enjin V4 secara puratanya lebih tinggi daripada Superbike dengan enjin inline 4. Walaupun enjin inline 4 lebih compact, tapi dia punya lebar tu perlu dikawal. Oleh sebab piston diatur dalam bentuk sebaris, dia punya bore size ada limit. Kalau bore size tu besar sangat, enjin tu akan jadi terlampau lebar. Bila terlampau lebar, tak sesuai lah untuk sebuah motosikal dengan performance tinggi. Sebab nak lean, kalau lebar sangat, macam mana nak lean? Takkan enjin tu nak sagat jalan. Jadi kekurangan dekat situ ialah kelebihan untuk enjin V4. Sebabnya setiap blok cuma ada dua silinder. Sebelah kiri dan sebelah kanan silinder tu kosong. Dia ada ruang untuk besarkan bore. Jadi pengeluar boleh set dia punya bore untuk lebih besar dan mempunyai RPM yang lebih tinggi. RPM yang lebih tinggi bermaksud horsepower yang lebih tinggi. Bayangkan enjin inline 4, dua silinder yang kat tengah tu dikurung oleh dua silinder yang kat luar. Kalau nak besarkan, semua kena besar, dia jadi lebar melampau. Tetapi untuk sesaran 1000cc, enjin inline 4 punya lebar tu boleh dikatakan cukup ngam saiz dia untuk saiz Superbike sekarang. Oleh kerana enjin inline 4 lebih compact, position enjin tu pada rangka motosikal mempunyai kebebasan untuk designer dan engineer untuk letakkan dia. Enjin V4 pula sebab bentuk dia V tu, dia menjadi lebih panjang. Untuk letakkan kat motor tu macam dah ada limit dia. Jadi engineer dan designer enjin V4 tak ada banyak sangat pilihan untuk kedudukan enjin tu. Dia tak boleh bergerak banyak sangat. Memang macam itulah bentuk dia. Itu menjadikan Superbike dengan enjin V4 secara puratanya lebih panjang daripada Superbike enjin inline 4. Kita boleh tengok review-review, contohnya macam Ahmad Khan ke, dia sendiri cakap bila dia test memang menunduk. Kalau bawa daily, tangan sakit sebab terlampau banyak tekanan badan kita pergi kat pergelangan tangan. Satu lagi kelemahan ketara enjin V4 berbanding dengan enjin inline 4 ialah oleh kerana enjin tu berbentuk V, dua silinder dekat depan dan dua silinder dekat belakang, angin datang daripada depan, cuma kena dua silinder yang bahagian depan. Dua silinder yang bahagian belakang tu tak kena angin dan akan menghasilkan haba yang melampau. Sebab itulah kita akan selalu dengar rider Panigale cakap motor ni punya panas dekat bawah punggung tu memang padu. Itu ialah haba daripada dua silinder yang dekat belakang. Satu lagi perbezaan ketara antara dua jenis enjin ni ialah dia punya firing sequence. Enjin inline 4 konvensional mempunyai sequence yang sama rata. Kita panggil sebagai screamer sebab bunyi dia yang nyaring. Yang ini bunyi enjin inline 4 screamer. Favorite aku secara peribadi. Dia punya bunyi nyaring tu, bunyi daripada 4 silinder memang sedap. Yang ini pula bunyi enjin V4. Nampakkan dia punya bunyi tu macam roti daripada bass, macam bonggol. Yang ini pun kalau high performance engine dengan stroke yang pendek, bunyi dia pun sedap juga pada telinga kita. Engine screamer secara semula jadi dia memang dah balance. Dua piston naik, dalam masa yang sama dua piston akan turun. Untuk typical engine V4 dan juga engine inline 4 crossplane, engine tu tak balance sebab piston tu dia tak sama rata, tak ada yang balas balik. Dia orang terpaksa tambah satu lagi komponen iaitu balancer pada engine tu. Jadi ini memberi kelebihan dekat engine
inline 4, tak payah nak pakai balancer. Kuasa akan dihasilkan semasa combustion stage. Lepas piston tu mampatkan campuran minyak dan angin, lepas tu spark plug bagi api dan letupan berlaku, masa itulah power terhasil. Dalam enjin 4 silinder, letupan tu akan terhasil berturut-turut, memberikan kuasa yang lebih kepada tayar belakang. Sekitar tahun 2000, kuasa yang dihasilkan oleh enjin Superbike sudah mencapai angka yang sangat tinggi. Jadi masalah baru timbul, iaitu macam mana nak sampaikan kuasa tu secara efisien kepada tayar belakang. Apa gunanya power banyak sangat tapi kita tak boleh pulas, tayar asyik spin, tayar cepat habis. Enjin inline 4 menghantar kuasa ke tayar belakang secara linear. Oleh kerana setiap letupan memberikan kuasa, tayar tu menerima kuasa sepanjang masa. Dekat sini enjin V4 mempunyai satu kelebihan. Firing sequence enjin V4 mempunyai gap. Untuk memudahkan kefahaman, kita tengok diagram ni. Satu ialah combustion stage, kosong ialah masa tak ada combustion, masa tak ada power dihantar ke tayar. Ini ialah sequence untuk enjin inline 4. Kita boleh tengok kat sini dia punya hantaran kuasa tu seragam. Yang ini sequence untuk enjin V4. Kita boleh tengok dekat celah-celah tu ada kosong yang panjang sikit. Teori dia, bila ada masa yang kosong tu panjang sikit, tayar tu akan dapat rehat sikit daripada menerima kuasa. Gap yang sikit tu memberikan tayar tu grip lebih sikit sebab dia dapat rehat, tak ada power yang dibagi kat tayar tu. Untuk jangka masa yang lebih panjang, tayar tu juga akan menjadi lebih safe. Tire wear enjin V4 akan kurang daripada tire wear enjin inline 4. Sebab inilah Yamaha mencipta enjin inline 4 cross plane. Oleh kerana Yamaha nak kekalkan design enjin inline 4 tapi dia nak dapatkan grip macam enjin V4, Yamaha tukar setup crankshaft diorang untuk menjadi cross plane. Bila crankshaft diubah macam tu, dia punya firing sequence berubah menjadi macam ni. Kita boleh tengok dah start ada kosong-kosong gap ni. Sebab itu jugalah enjin inline 4 Yamaha R1 bunyi dia seakan-akan macam enjin V4. Tapi walaupun firing sequence tu dah sama macam V4, karakter dua enjin ni masih lagi jauh berbeza kerana crankshaft. Crankshaft enjin V4 jauh lagi pendek daripada crankshaft enjin inline 4. Bila dia lagi pendek, dia lebih ringan, inersia dia lebih kecil, dia lebih senang dipusingkan, jadi enjin tu boleh rev lagi tinggi dan lagi cepat. Enjin inline 4 mempunyai crankshaft yang lebih lebar berbanding dengan crankshaft enjin V4. Kelebihan crankshaft yang panjang ni, Superbike tu akan menjadi lebih stabil pada corner panjang dan juga straight line. Crankshaft yang lebih pendek pada enjin V4 tu akan menyebabkan motor lebih senang ditukarkan arah pada seleko-seleko tajam. Untuk fahamkan konsep fizik ni, cuba bayangkan kita berjalan atas pagar batu yang kecil. Bila kita berjalan tu, kita depangkan tangan kita untuk stabilkan badan kita. Sama juga konsepnya crankshaft yang panjang dalam enjin inline 4. Untuk faham crankshaft pendek pada enjin V4 pula, pernah tengok tak pemain ice skating? Salah satu benda yang diorang buat ialah diorang akan berpusingkan badan diorang dengan sangat laju. Perasan tak bila diorang nak pusingkan badan diorang dengan laju tu, diorang akan dekatkan tangan dengan badan. Bila diorang dekatkan tangan dengan badan, boleh pusing dengan lebih laju dan boleh menukar arah dengan lebih laju. Jadi Superbike dengan enjin inline 4 macam R1, macam BMW akan lebih stabil pada laluan lurus, pada seleko-seleko panjang. Tapi pada seleko-seleko patah, diorang akan terpaksa labuh sikit dan line diorang akan menjadi lebih smooth. Dia tak akan tajam sangat belok tu. Berbanding dengan jentera-jentera dengan enjin V4, pada seleko-seleko tajam, diorang boleh mengubah arah dengan pantas dan tanpa masalah. Line diorang akan lebih berbentuk V berbanding dengan berbentuk curve. Tapi pada seleko-seleko panjang dan juga laluan lurus, jentera V4 akan menjadi kurang stabil. Dia akan jadi twitchy, senang sangat bergerak pada laluan dia. Jadi yang mana enjin yang lebih baik? Jawapan dia masih sama lagi macam penyataan masa awal video ni tadi. Tak ada enjin yang lebih baik daripada semua segi. Kedua-dua enjin mempunyai kelebihan dan kelemahan dia yang tersendiri. Cumanya setakat ni kita boleh tengok pengeluar dengan jentera V4 dapat setup yang lebih baik dengan jentera diorang. Bagaimanapun, jentera inline 4 tak adalah teruk sangat seperti yang kita sangkakan. Kalau kita tengok dekat World Superbike sekarang ni, Toprak boleh bawa BMW M1000RR tu dengan enjin inline 4 screamer pula tu untuk menang. Sama juga macam MotoGP, kita akan buat kesimpulan yang enjin V4 lebih baik daripada enjin 4 inline sebaris. Kenapa Yamaha tak buat je enjin V4? Dah terbukti mempunyai performance yang lagi baik. Tapi kita jangan lupa, Honda juga menggunakan enjin V4.
Tapi seperti yang kita tahu, prestasi dia duduk jauh di belakang, malah di belakang Yamaha yang menggunakan enjin inline 4. Ini menunjukkan yang performance tidak bergantung kepada konfigurasi enjin semata-mata. Banyak faktor-faktor lain yang kita kena ambil kira. Contohnya macam elektronik yang sekarang ni mempunyai peranan yang banyak dalam performance sesebuah jentera. Ini kita belum cerita lagi pasal chassis, pasal swing arm, pasal suspension. Jadi adalah sangat berisiko tinggi untuk Yamaha tinggalkan design inline 4 yang diorang dah expert selama berpuluh-puluh tahun untuk try buat V4 pula yang diorang tak ada experience lagi. Satu lagi isu tentang nak develop satu enjin yang baru dengan konfigurasi yang baru ialah dari segi kos. Kos ialah masalah utama untuk semua pengeluar otomotif, kereta ataupun motor pada zaman ni. Gergasi-gergasi jentera daripada Jepun kebanyakannya dah mula melambatkan diorang punya development ataupun update kepada superbike diorang. Cerita pasal zaman superbike high performance yang nampaknya macam hampir tamat ni pun seronok juga untuk kita ceritakan. Ini kita boleh cerita dekat video yang lain nanti.